Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Politik yang dianggap kotor ialah ajaran sesat. Masih kedengaran dan dapat dibaca kenyataan serta penulisan yang menyambung warisan penjajahan pemikiran yang menyesatkan hasil peninggalan penjajah, supaya umat Islam terus menjauhkan diri atau meninggalkan politik. Kononnya politik itu kotor, najis dan semuanya sesat dan menipu. Kenyataan yang dikeluarkan tanpa asas keilmuan menunjukkan kejahilan dan dirinya yang bersifat jahiliah. Tujuannya supaya umat Islam diperbodohkan. Dahulunya ia menjadi permainan para orientalis. Kini ada dalam kalangan umat Islam yang terpengaruh kerana masalah buta Al-Quran yang lebih bahaya daripada buta huruf. Selain itu, tujuannya juga supaya umat Islam meninggalkan politik dan menyerahkan kuasa negara kepada bukan Islam sahaja dalam berpolitik, sehinggakan golongan bukan Islam terus menguasai, mentadbir dan menjajah umat Islam, walaupun dikatakan negeri umat Islam telah diberikan kemerdekaan. Kembali semula kepada politik Islam yang berpandukan hidayah Allah sangat menakutkan mereka kerana hilangnya kuasa hawa nafsu yang menjadi perjuangan mereka sejak zaman dahulu sehingga sekarang dan seterusnya. Islam yang adil kepada semua dalam masyarakat majmuk dibimbangi akan dapat menawan hati manusia yang hidup bermasyarakat majmuk. Al-Quran tetap dipelihara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala petunjuknya yang sempurna tidak mampu dihapuskan. Bahkan semua ajaran, teori dan ideologi yang lain merudum atau menunjukkan tanda keruntuhannya. Menjadi kewajipan kepada golongan yang berilmu agar menyampaikannya kepada umat. Dalam pada itu, haram menyembunyikannya dan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya ia disembunyikan. Hal ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat, menerangkan kebenaran dan melakukan islah, yakni pembaikan, maka terhadap mereka itulah Allah menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 159 hingga 160. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahawa politik menjadi salah satu daripada tujuan manusia diciptakan berada di atas muka bumi di alam dunia ini. Kita menyaksikan serangan pemikiran terhadap umat Islam dalam aspek politik berlaku dengan cara yang halus apabila diletakkan jenama politik yang dianggap sebagai najis yang paling kotor, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya sebagai suatu perkara yang paling mulia dalam Islam. Tugas yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diisytiharkan di hadapan para malaikat, suatu makhluk yang paling bersih tanpa dosa, sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Khilafah itu ialah politik mentadbir negara bersama Islam. Dijanjikan pahala paling besar kepada sesiapa yang menunaikannya kerana berpandukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berlaku adil kepada seluruh manusia. Sebaliknya, diberikan amaran yang keras kepada sesiapa yang berlaku zalim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimah perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam pemimpin bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan aku mohon juga daripada keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak termasuk orang-orang yang zalim." Surah Al-Baqarah ayat 124. Rasul kesayangan Allah Subhanahu wa taala dilantik menjadi pemimpin teladan kerana ketaatannya yang ikhlas kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan." Surah Hud ayat 113. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kehebatan manusia yang diciptakannya melalui firman-Nya yang bermaksud, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki daripada perkara yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Surah Al-Isra ayat 70. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebolehan manusia kerana ilmunya di hadapan para malaikat melalui firman-Nya yang bermaksud, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, 'Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar.' Mereka menjawab, 'Maha suci Engkau. Tiada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.' Allah berfirman, 'Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini.' Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya aku mengetahui rahsia di langit dan di bumi, serta mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?' Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 33. Malah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tetap ada para pemimpin yang layak dalam kalangan manusia sepanjang zaman. Hal ini dinyatakan melalui firman-Nya yang bermaksud, "Dan kami jadikan antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya." Surah As-Sajdah ayat 24 hingga 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa akan ada satu kumpulan yang meneruskan perjuangan sepanjang zaman melalui sabdanya yang bermaksud, "Sentiasa ada dalam kalangan umatku satu kumpulan yang menzahirkan perjuangan menegakkan kebenaran Islam sehingga datangnya penentuan Allah, kemenangan atau kematian atau kiamat." Riwayat Muslim nombor 1920. Hadis di atas menegaskan bahawa selagi dunia belum sampai ajalnya, akan tetap ada dalam kalangan umat Islam yang tampil menegakkan kebenaran Islam. Cahayanya yang tetap tidak boleh dipadamkan, walaupun tanah air dan umatnya dijajah, dipecah belahkan, diratah hasil kekayaannya, dan diabdikan rakyatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, mereka ingin memadamkan cahaya Allah Islam dengan mulut, yakni tipu daya mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Surah As-Saff ayat 8. Betapa eratnya hubungan politik dengan agama, maka para anbiya berdakwah tidak memisahkan politik daripada agama. Al-Quran
mengulangi cerita benar seluruh para nabi dalam beberapa surah Al-Quran bukan sahaja menghadapi rakyat, bahkan lebih hebat dalam menghadapi pihak yang memerintah negara pada zaman masing-masing, dan ada juga yang terus menjadi pemimpin negara. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud para nabi menjadi pemimpin politik dalam kalangan Bani Israel, yakni bangsa Yahudi. Riwayat Al-Bukhari nombor 3455 dan Muslim nombor 1842. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin negara masyarakat majmuk di Madinah dan menolak tawaran untuk ditabalkan menjadi raja atau pemimpin di Mekah oleh para pemimpin jahiliah yang mengenali ketokohan dan akhlaknya yang mulia. Perjuangan yang berkuasa politik diteruskan oleh para sahabat dan ulama sehinggakan ia dijatuhkan dan dihapuskan oleh kedatangan penjajah. Namun, perjuangannya diteruskan oleh kumpulan Islam yang tetap wujud di mana sahaja adanya umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu amaran bahawa ajaran Islam yang berkait dengan politik akan dirungkai oleh mereka yang menyelewengkan agama. Perkara ini sebagaimana sabdanya yang bermaksud akan berlaku nanti suatu penyelewengan yang merungkai ikatan kukuh ajaran Islam satu demi satu. Setiap satu dirungkai menjadikan ramai penganutnya berselerak dan bergantung dengan berikutnya yang masih ada. Pertama yang dirungkai ialah hukum hakam dan yang terakhir dirungkai ialah solat. Riwayat Ahmad nombor 22160. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling benar memberitahu berlakunya pada akhir zaman perkara yang mengelirukan. Sabdanya yang bermaksud akan berlaku sebelum tibanya kiamat, tahun-tahun yang menipu, dibenarkan si pembohong, dibohongi orang yang benar, diberikan amanah kepada pengkhianat, dikhianati orang yang amanah, dan golongan Al-Ruwaibidah turut berbicara. Lalu ditanyakan, siapakah golongan Al-Ruwaibidah itu? Baginda menjawab, orang-orang yang jahil agama membuat kenyataan dalam perkara besar yang berkait dengan umat. Riwayat Ibnu Majah nombor 4035. Kita juga menyaksikan bagaimana wujudnya penulis upahan dan jalanan yang membuat ulasan dalam keadaan jahil agama dan akalnya yang lemah, tanpa berpandukan hidayah daripada kitab Allah yang telah diwahyukan kepada para rasul yang dilantik oleh Allah, menerima kitabnya dan kebijaksanaannya dikawal secara langsung daripada Allah. Kebenaran yang dibawa oleh para rasul itu sudah pasti terpelihara. Adapun kesilapannya pula diperbetulkan secara praktikal bersifat mendidik dan belajar daripada kesilapan itu dengan cara yang berkesan serta penuh pengajarannya. Perkara ini dinyatakan melalui sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran bagi menunjukkan kelemahan manusia. Walaupun antara mereka itu seorang rasul, namun mereka diperintahkan agar berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran. Sangat jauh perbezaannya dengan kalangan bukan rasul, walau bagaimana bijak sekalipun. Kita menyaksikan kalangan mereka yang bertaraf ahli falsafah yang tersohor pada zaman masing-masing hanyalah mencipta ajaran dan ideologi yang sesat lagi menyesatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, manusia itu umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberikan keputusan antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah ayat 213.
Ayat di atas menyatakan dengan tegas bahawa peranan para rasul itu juga berpolitik memerintah dan mentadbir manusia dengan berpandukan kitab Allah Subhanahu wa taala dan kebijaksanaan rasul yang telah dipilih olehnya. Al-Quran juga menghuraikan prinsip, konsep dan panduan pemerintahan Islam dengan ayat-ayat yang padat, bermula daripada soal pemilihan pemimpin, konsep pemilihan dan penyelesaian krisis. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, oleh yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 58 hingga 59. Namun, muncul dalam kalangan manusia mereka yang tersesat dan terkeluar daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka berilmu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan contoh iblis yang kuat beribadat sehingga dikagumi oleh para malaikat, tetapi disebabkan sifat takbur yang ada pada dirinya, maka dirinya tidak layak mendapat hidayah, sehinggakan iblis menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan makhluk manusia sebagai pilihan untuk mentadbir urusan bumi di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala melaporkan hal ini dalam Al-Quran berulang kali, antaranya firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam sewaktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku daripada api, sedang dia engkau ciptakan daripada tanah. Surah Al-A'raf ayat 11 hingga 12. Iblis yang dihalau ke bumi menjadi cabaran kepada manusia untuk menghadapinya. Peranannya untuk menggoda manusia dengan nafsu sepertinya, menyebabkan ramai dalam kalangan manusia yang terpengaruh dengan kehidupan dunia berharta, bertakhta, berpangkat, sehingga melupakan perintah Allah. Malah juga melupakan perjalanannya yang bukan sekadar di alam dunia, kerana ada lagi alam akhirat, tempat menerima balasan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan melalui para rasul yang menerima wahyu dan kebijaksanaan istimewa kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan oleh firman-Nya yang bermaksud, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Khusus dalam urusan politik dinyatakan betapa rakyat dan pengikut pasti akan menerima akibat di hari akhirat kelak sekiranya mereka sesat dan salah langkahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68.
Sekian penulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bertarikh 1 Rabiul Akhir 1444 Hijrah bersamaan 27 Oktober 2022 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.